membawa Kristus kepada bangsa-bangsa, dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. Renungan Harian dari Lutheran Hour Malaysia. Jumaat, 9 Februari, tahun 2024. Tajuk kita hari ini ialah apakah penginjilan? Teks renungan diambil dari Markus bab 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Spencer menceritakan bagaimana dia menjadi seorang Kristian semasa dia masih belajar di kolej. Seorang kawan memberitahunya tentang Yesus, bahawa Yesus adalah anak Tuhan yang datang ke dunia, bahawa dia mengorbankan nyawanya di atas kayu salib dan telah bangkit dari kematian supaya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan, dan bahawa Yesus memanggil kita untuk mempercayai dia dan mengikutnya. Rakan ini menginjilkan dia. Penginjilan bermaksud berita baik, jadi untuk menginjil seseorang adalah memberitahu mereka Injil tentang Yesus. Jadi, kawannya menginjil dia dan Spencer percaya pada Yesus. Roh Kudus bekerja melalui perbualan itu dan Spencer menjadi seorang Kristian. Tetapi ada orang lain juga yang terlibat dalam hal ini. Pada waktu itu, rakan sebilik Spencer adalah seorang Kristian juga. Walaupun rakan sebilik ini tidak menginjil kepadanya secara langsung, dia memberi kesaksian secara tidak langsung melalui perkataan dan perbuatannya setiap hari. Spencer berkata bahawa kehidupan bersama rakan sebilik ini juga membantunya menjadi seorang Kristian. Kadang-kadang, umat Kristian akan memberi pendekatan langsung atau tidak langsung dalam definisi penginjilan. Contoh pendekatan langsung penginjilan, menginjil dari rumah ke rumah, mengkhutbah di jalan-jalan di bandar atau di kampung, berkhutbah di perhimpunan, kebangkitan kebangunan rohani dan melalui siaran radio. Mereka menyampaikan berita ini secara langsung seperti yang dilakukan oleh Petrus dalam khutbah Pentakostanya, bertaubatlah dan berbaptislah. Kumpulan yang lain pula mentakrifkan penginjilan secara tidak langsung. Mereka mungkin menamakannya gaya hidup atau penginjilan berhubungan. Kadang-kadang, kedua-dua pendekatan ini bercanggah di antara satu sama lain. Sepatutnya, kita tidak perlukan percanggahan ini. Alkitab menyatakan terdapat banyak cara. Secara langsung seperti Petrus yang berkhutbah pada hari Pentakosta, dan yang tidak langsung, seperti mana Petrus menggalakkan isteri seorang suami yang tidak percaya dapat ditarik untuk percaya tanpa sepatah kata hanya dengan kelakuan isterinya. Ada lagi satu bentuk penginjilan yang dimodelkan di dalam Alkitab yang sering diabaikan, ia adalah satu pendekatan secara langsung dan tidak langsung pada masa yang sama juga. Ini berkenaan dengan biografi Yesus yang disebut sebagai Injil. Injil adalah terjemahan daripada perkataan Yunani Evangel. Itulah sebabnya penulis-penulis biografi ini, Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, disebut sebagai empat penginjil. Setiap penerangan mereka juga merupakan contoh penginjilan. Kita ambil Injil Markus sebagai satu contoh. Dia berkata, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Ayat yang pertama, terus dan secara langsung, terus mencapai matlamatnya. Syabas, Markus. Cuba perhatikan apa yang dia lakukan selepas itu. Dia bercerita selama 2 jam. Secara tidak langsung, Markus telah menunjukkan kepada kamu siapakah Yesus dan mengapa dia begitu penting. Minggu depan, gereja akan memulakan 40 hari Lenten. Dalam musim ini, cuba pertimbang membuat peruntukan selama 2 jam untuk membaca atau mendengar semua Injil Markus tanpa sebarang gangguan. Cuba lakukannya sekali seminggu untuk setiap 7 minggu dalam musim Lenten ini. Perhatikan apa yang akan berlaku. Biarlah Markus menginjil kamu dan memberi dorongan kepada kamu dalam penginjilan. Biar dia beritahu kamu tentang Yesus. Secara muktamad, penginjilan bukanlah tentang apa-apa tetapi tentang siapa.
Yesus sendiri adalah berita baik, sifatnya, pencapaiannya dan matlamatnya untuk kita. Mungkin itulah sebabnya Tuhan memberi kita begitu banyak cara untuk menginjil. Ini adalah kerana kasih Tuhan dalam Yesus adalah sesuatu yang tidak dapat diungkapkan dengan secukupnya oleh sesiapa pun dan tiada hati yang dapat memahami sepenuhnya. Kita hanya perlu hidup bersamanya bukan untuk satu musim atau satu semester tetapi untuk selama-lamanya. Kita berdoa, Bapa Syurgawi, bantulah saya melihat Yesus dengan lebih jelas. Mengkongsikan dia dengan lebih konsisten dan hargai dia selama-lamanya kerana dia adalah anak-Mu. Amin.